Kita orang yang ahli sunnah wal jamaah, yang ikut Quran dengan ikut hadis ni, akan tafsir sekadar macam tu je, tidak lebih. Cuma saya nak tanya sekarang ni, tahukah kita semua macam mana aras tu? Besar mana dia? Ada tak Nabi beritahu? Ada. Tak beritahu macam mana, tak beritahu besar mana. Nak tahu kan? Ini hadis daripada Nabi SAW. Ibarat Nabi kata, ini saya beritahu ni maksud aja ni. Ini pasal saya tak bawa kitab dia. Ibarat dia. Satu bumi kita berbanding dengan langit pertama. Bintang yang ada di langit tu, yang berjuta bintang tu, semua tu duduk di bawah langit pertama. Duduk di bawah. Bintang yang ada di langit duduk di bawah langit pertama. Ayat Quran pada beritahu. Nah, jadi sejauh mana bintang yang kita nampak, selagi nampak bintang tu, selagi itulah masih belum sampai kepada pagar langit pertama, yang belah atas sekali. Dan setiap langit tu dia ada pintu dia. Macam mana pintu, wallahu alam lah. Nah, itu saya kena buka pula surah tafsir hadis Bukhari pula. Tapi kita ni nak mengajar tafsir Quran, ambil reka-reka ya ni. Nah, cerita tu panjang, habis cerita bab-bab tu ya lah. Jadi langit semua sekali itu meliputi bumi ni. Orang putih kata sphere, meliputi. Gini. Kita sekarang ni duduk di rusuk bumi ni, khatulistiwa ni. Bukan? Dia duduk di rusuk lah. Tapi kita nampak langit juga. Patutnya kita jatuh ke bawah ni. Jatuh ke kutub selatan lah kira-kira. Tapi tak jatuh pun. Tapi kita nampak langit juga di atas. Kalau duduk pergi ke kutub utara, kita nampak langit tu di atas juga. Kita pergi ke kutub selatan, nampak langit juga. Sedangkan kita di khatulistiwa ni berpusing. Kita ni kan, bermakna langit tu semua sekali, maknanya menyeluruh. Semua sekali tu langit. Faham? Faham tak ni? Jadi bintang-bintang yang ada tu pula, dari segi astronominya, satu bintang tu ialah satu galaksi, satu cakrawala, di mana mengandungi 4,000 juta bintang. Estimate astronomer 4,000 juta bintang atau 4,000 juta matahari seperti matahari kita ni. Oleh kerana dia duduk setempat, maka kita nampak macam satu berkelip, satu ya. Oleh kerana duduk dekat kan, dan dia duduk jauh, maka nampak satu. Jadi satu-satu bintang tu ialah satu galaksi yang rupa yang macam-macam lah. Ada yang bentuk begini, ada bentuk begini, ada, dan semua tu bergerak belakang. Tidak kata senyap, duduk senyap tak, bukan bumi saja bergerak, mengilir matahari itu sendiri berpusing juga. Dan galaksi semua sekali itu bergerak juga, berpusing pula. Itu tak jumpa lagi dah, berpusing ke mana tak tahu lagi. Tapi memang ahli sains ya, kata memang berpusing. Dan semua ni duduk di bawah langit pertama. Nabi kata bandingan bumi kita ni dengan langit pertama tu besarnya ialah seperti duit 1 dinar. Agak-agak duit 2%. Nilai besarnya lebih kurang 2% tu, dibandingkan dengan satu padang yang luas, sejauh mata memandang kiri, kanan, depan, belakang semua. Kita pejam mata, pusing, kita balik duit tu, cari kalau jumpa. Tak jumpa dah duit tu, bukan. Maknanya nak bandingkan langit pertama dengan bumi itu begitu. Dia punya besar kecil, itu bandingan aja. Dari segi besar sebenar tu lagi besar lah. Baik. Langit kedua meliputi langit pertama. Langit kedua meliputi langit pertama.
Qadar besarnya, langit pertama ni duit 1 dinar, langit kedua padang luas macam tadi, sejauh mata memandang tadi, dibalingkan duit tu tak jumpa cari juga. Mana langit pertama tu yang kita kata besar tu berbanding dengan langit kedua tu tak tahu berapa besar. Langit ketiga meliputi langit kedua seperti duit 1 dinar langit kedua dengan padang luas langit ketiga. Begitulah yang ketiga. Yang keempat bukuh langit ketiga. Yang kelima bukuh langit keempat. Yang langit keenam bukuh langit yang kelima. Langit yang ketujuh bukuh langit yang keenam. Seperti duit 1 dinar banding dengan padang luas. Baik, arasnya duduk kat mana? Aras tu sendiri meliputi langit yang ketujuh tu semua sekali. Seperti duit 1 dinar balik kepada padang yang luas. Dan Allah kata dia bersemayam atas tu. Macam cuba awak fikir macam mana? Keliling kita ni duduk bersemayam tu. Macam mana? Tak tahulah. Nah, jadi siapa dia pergi kata bersemayam tu bertempat itu Jahmiyah tu yang kata tu, dia keluar daripada mazhab 4 ahli sunnah, keluar daripada ahli sunnah macam mana? Sebab Tuhan kata dia bersemayam atas tu. Saya beritahu saya dari segi besar tu. Lepas tu meliputi. Jadi Tuhan tu dia kata dia bersemayam atas tu. Macam mana nak cerita? Tak boleh cerita ni. Awak faham kan? Dia tak reti ni, astronomi pun dia tak reti ni. Dia cakap dia tak. Surah Hamim, surah Zumar, surah Az-Zumar. Cuba balik surah Az-Zumar. Ni ayat mutasyabihah juga. Ayat mutasyabihah surah Az-Zumar. Ayat ke 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Wa ma qadarullah. Ni ayat mutasyabihah juga ni. Ni saya beritahu ni nak menangkis fahaman-fahaman kau orang yang tak belajar tafsir Quran dengan hadis Nabi. Nah. Ini tak baca ayat dia lagi ni. Ni baru dalil baru ni. Jadi laisa kamitslihi syai'. Jangan sekali-kali kita terjemah seperti kita fikir, jangan. Kita beriman seperti seada ayat aja. Nah, macam mana? Tak tahu macam mana. Bila cerita punggung lah apalah itu karut dah tu. Siapa-siapa yang sahabat Nabi tak tanya, tak ada satu hadis pun yang kata sahabat Nabi ada bertanya tentang ayat mutasyabihat ni. Contoh ayat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Apa saja yang tidaklah kamu menghargai Allah sepatut penghargaan. Wal ardu jami'an. Dan bumi semua sekali, bumi 7 lapis semua sekali, qabdatahu dalam genggaman tangan dia. Nak kata macam mana ni? Macam mana? Tak tahu genggam macam mana ni. Seperti ular jalan tadi lah. Tak tahu macam mana. Cuma dia kata gitu, kita beriman dengan cara dengan begitu je. Nah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat tu. Was-samawati matwiyatun. Masa saya baca surah ni baru ni saya tak urai sangat ni. Saya tak urai sangat, ya. Was-samawati matwiyatun bil yamini. Dan langit tujuh langit tu digulung dengan tangan kanan dia. Nak cerita macam mana? Tak boleh cerita ni. Nah, dia nak beritahu kekuasaan dia. Wa ta'ala subhanahu maha suci Allah Ta'ala wa ta'ala amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan dia. Ada satu lagi ayat di muka surat sebelah tu. Ayat ke-69. Ayat ke-69 muka surat sebelah surah Zumar tu juga. Dia kata gini, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Tu ayat tu. Tu ayat mutasyabihah juga. Iaitu bercahaya cerah
cerah memancar, cerah bercahaya, bumi mahsyar. Bumi itu ialah bumi pada mahsyar. Binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya, dengan cahaya Tuhannya, Rabbnya, penciptanya. Jangan sekali-kali kita terjemah Tuhan ni keluar cahaya seperti kita kata ni, seperti kita faham. Jangan kata gitu. Nah, ataupun Tuhan ada spotlight pula ke apa macam mana, tak ada. Dan pada mahsyar ni matahari ni tak ada ni. Matahari tak ada, apa tak ada. Dia cerah ni dengan nur Tuhan dia, Tuhan aja. Nah, yang manusia tu dia berasa lah matahari sejegat tu cerita lain lah tu. Itu azab tu cerita lain tu. Ini tentang tu ya. Nah, ini ayat mutasyabihah, ayat itu ayat ke-69. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Dia cerah bumi mahsyar tu dengan nur Tuhannya, dengan cahaya Tuhannya. Jadi ini ayat diterjemahnya begitu saja, setakat tu je, tidak boleh nak hurai. Kalau awak salah sesiapa yang mengajar esok hari, jangan terjemah lebih daripada saya kata tu je, setakat tu je. Macam mana? Wallahu a'lam, jawab itu. Dia tanya juga, tak tahu. Dia tanya juga, tak tahu. Faham kan? Macam thumma stawa 'alal 'arsy juga, dia bersayap atas arah. Macam mana? Wallahu a'lam. Lepas tu mereka kata Allah bertempat. Bila kita kata gitu, Allah bertempat. Kena ada ayat Quran yang mengatakan Allah tu tak bertempat. Allah di mana-mana. Tak ada ayat Quran yang mengatakan Allah tu duduk di mana, ada di mana-mana, tak ada. Ayat Quran lafaz gitu tu tak ada. Itu kefahaman mereka saja. Nah, Allah, kekuasaan Allah meliputi semua. Nah, Nabi Muhammad Mi'raj ke langit, Isra, Mi'raj ke langit. Bila sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril kata, ya Muhammad, aku setakat ni aja. Kalau aku pergi sekali lagi, terbakar. Jadi Nabi naik jumpa Tuhan ke satu tempat di mana makhluk lain tak ada. Malaikat semua tak sampai situ, sampai sekat tu je. Ibadat kita yang kata-kata bawa naik itu sampai ke tempat tu je.